A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bersua lagi di dalam satu majlis ilmu ataupun di dalam satu raudah ataupun di dalam satu taman-taman syurga yang merupakan di mana satu majlis ilmu atau majlis zikir merupakan salah satu taman-taman syurga di mana Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat agar menikmati taman-taman syurga kerana malaikat akan singgah dan merahmati para-para orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Okey, so kuliah online ni juga tak lari daripada apa yang kita sebut sebagai satu majlis zikir, majlis ilmu. Semoga pertemuan kita walaupun jauh ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi sesi kuliah online kita di mana tajuk pada malam ini adalah pengalaman Faruqiyah menghadapi jin kerasukan. So ini adalah kesinambungan daripada minggu lepas. Okay, InsyaAllah seperti yang saya suka nak mengingatkan bahawa kuliah kita ni adalah percuma, namun pihak admin sangat mengalu-alukan sebarang sumbangan infak seikhlas hati. Kami tak menetapkan sebarang kadar bayaran, namun hadiahkanlah, infaklah seikhlas hati. Semoga dengan sedikit sumbangan dan hadiah tu akan memudahkan kami dalam untuk menyampaikan ilmu-ilmu, nak menyediakan slide dan sebagainya. Okey. Seterusnya, tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada admin, moderator juga guru Telegram Rawatan Islam, iaitu sahabat saya, sahabat panel saya, Ustaz Sinar Ruqyah. So tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Sebenarnya dalam beberapa minggu ini saya agak sibuk dengan urusan-urusan kerja. Alhamdulillah dapat juga disusun untuk kita mengadakan kuliah. Saya sebenarnya baru balik, bukanlah terlalu baru sampai rumah, tetapi baru juga balik, sempatlah mandi, sempat solat Isya. Tapi lepas tu terus buka laptop, terus untuk menyampaikan. Harap-harap ada nafas dapatlah disampaikan dengan lancar. Jika tidak, nafas semput-semput, minta maaf kepada para pendengar. Yang penting kita ada peminat ruqyah dan ingin hadir majlis ruqyah. Ilmu ruqyah ni banyak dan mendalam. Tidaklah terlalu mungkin banyak dari sudut kuantiti, tetapi kalau dikupas mendalam. Banyak yang kami ingin sampaikan, tapi kami akan sampaikan step by step, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, agar mudah faham. Sebab target audience kami adalah para pesakit, keluarga pesakit, agar faham dan tahu memilih mana rawatan selaras syariat Islam, mana tidak. Dan juga orang yang baru belajar. Kalau orang yang dah black belt dalam ilmu ruqyah, tak perlu datang kuliah pun, mereka dah tahu, mereka banyak pengalaman. Tapi yang juga ingin hadir, kami silakan. Ada yang memang berpengalaman, juga yang ingin hadir, kami persilakan. Sebab kita berkongsi ilmu. Mungkin ada ilmu tuan yang tahu,
kami tidak tahu. Jadi bila Tuan bertanya di sesi soal jawab atau berkongsi cerita, kami pun mendapat ilmu. Dan mungkin ada ilmu kami yang sebahagian sahabat-sahabat peruqyah masih belum tahu, belum paham. Jadi bila kami sampaikan, dapat berkongsi ilmu. Macam baru-baru sebelum saya buka YouTube, Google Meet ini, saya ada terima message dari sahabat peruqyah. Saya tahu dia banyak yang dia tahu juga, tapi mungkin dia bertanya saya satu soalan-soalan mungkin untuk dia sampaikan kepada anak-anak muridnya. Sebab mungkin dia tak tahu macam mana nak sampai. Dia tahu ilmu tu, tapi nak macam mana nak sampaikan, jadi dia bertanya kepada saya dan saya memberitahu dia kalau dia sempat hadir pada malam ini, saya cuba terangkan di dalam kuliah malam ini pada sesi soal jawab. Yang sebenarnya pernah juga dihuraikan di kuliah-kuliah yang lalu. Maka penting untuk para peserta hadir, istiqamah hadir kuliah supaya dapat kefahaman yang lebih. Sebab ada masanya walaupun begini, walaupun kuliah-kuliah kita ni tidak berurutan dari segi bukanlah bab pertama, kuliah pertama pengenalan, seterusnya satu demi berurutan, tetapi kami memilih topik tertentu, tetapi ada sebahagian tajuk topik yang kami sampaikan berkaitan dengan kuliah-kuliah yang lalu. Tidak semestinya kuliah minggu lalu, tapi kuliah-kuliah yang lalu. Jadi kalau hadir lebih mudah faham. Kalau hadir istiqamah hadir. Kalaupun miss tidak terhadir secara langsung, bolehlah tengok, menonton di YouTube yang kuliah yang telah dirakamkan. Sebab banyak ilmu. Antara dia kita ada buku baru guru saya bertajuk Fiqh Perdukunan. Buku ni menarik, tetapi bagi saya sesuai untuk peruqyah yang berpengalaman, tetapi untuk orang awam mungkin agak berat perbahasannya. Jadi nanti ada masa sesuai, mungkin sebahagian isi kandungan buku ni saya akan sampaikan dalam kuliah online dalam bahasa yang lebih mudah faham. Tapi siapa yang rasa boleh faham juga walaupun perbahasan berat, boleh dapatkan buku ni, kena pandai-pandailah cari. Kemudian kemungkinan siapa yang pergi daurah bulan Julai ini di utara Semenanjung mungkin ada dijual sebab ustaz-ustaz penulis buku ini akan hadir. Cuma dia agak berat perbahasannya untuk pemahaman orang awam. Jadi saya akan buka slide, kita akan sambung kisah kita, kisah pengalaman peruqyah pengalaman peruqyah ni apabila merawat pesakit dan berhadapan dengan jin yang merasuk. Saya akan buka slide. Ini adalah kesinambungan daripada cerita yang minggu lalu. Sebagian ini saya akan skip, saya akan lajukan sebab setelah dibentangkan, diceritakan pada minggu yang lalu. Berkenaan pendahuluan, kita pun telah huraikan minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu tu ada nota tersalah ijab dan saya telah perbetulkan. Nanti saya akan kongsi nota slide yang telah saya perbaiki, saya perbetulkan ejaan dan beberapa ayat tertentu. Minggu lalu kita bincangkan kisah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Siapa yang tidak kenal Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau lah yang mempopularkan ilmu ruqyah ni di zaman moden.
beliau menulis buku, sebenarnya 3 kitab. Kitab tentang alam jin dan tipu daya jin, kitab berkenaan ruqyah khas tentang gangguan jin, dan kitab berkenaan sihir dan ain. Lepas tu ada, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, digabungkan menjadi satu kitab yang tebal. Kitab ini popular, siapa pergi haji atau umrah, banyak berjual di Madinah, di Mekah, kedai-kedai buku di sana, ada dijual dalam bahasa Arab, ada dijual dalam bahasa Indonesia, dan kitab ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Inggris. Jadi Syekh Wahid Abu Salam Bali ini adalah peruqyah pakar dari Mesir. Antara anak muridnya di Malaysia adalah Ustaz Sarhan Syafi'i. Saya dan Coach Kamarun pernah belajar dengan ilmu ruqyah ini. Sanad kami kepada Ustaz Sarhan dan bersambung kepada Syekh Wahid Abu Salam Bali. Dan juga adik Ustaz Sarhan pun ada belajar dengan Syekh Wahid Abu Salam Bali. Dan ini kita ajukan saya gerak sebab ini kita telah pun ceritakan kisah ini di minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk cerita pula kisah pengalaman Syekh Muhammad As-Saim, ulama Mesir. Dia seorang ulama di Mesir dan juga seorang peruqyah. Dan ini peruqyah veteran. Kalau siapa kenal Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Amani, kalau dia selalu datang ke Malaysia, ke Sabah, ke Semenanjung, dan dia akan datang lagi pada penghujung Julai. Dia akan datang bersama Ustaz Musdar dan Ustaz Nuruddin Al-Indonesia. Siapa nampak Syekh Abu Al-Bara ni, kenal bahawa dia memang dah berumur. Dia berumur dan dia telah berkecimpung dalam dunia ruqyah 30 tahun atau lebih. Dianggap peruqyah senior. Dan untuk perbandingan, itu kita dah lihat sini ya kan. Sebab Syekh Muhammad As-Saim ni lagi sini. Lagi sini ya. Sehingga kan kalau tak silap saya, Syekh Abu Al-Bara dalam salah satu kitabnya ada menceritakan beliau pernah merujuk atau bertanya dengan Syekh Muhammad As-Saim berkenaan persoalan ruqyah. Jadi ini Syekh Muhammad As-Saim adalah peruqyah sangat senior. Sama ada dia masih hidup atau tidak, saya kurang pasti. Tapi dalam salah satu kitab Syekh Abu Bara, dia ada pernah menyebut. Artinya Syekh Abu Bara pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad As-Saim. Kalau saya tidak silap juga, dia ni lulusan Al-Azhar. Jadi kita akan lihat pengalaman dia dan kita akan bandingkan macam mana pengalaman dia menghadapi jin yang merasuk. Memang ada perbezaan. Saya cuma ambil satu kisah beliau sebab kisahnya, cara penyampaian kisahnya adalah lebih panjang daripada Syekh Wahid Abu Salam Bali. Di sini kita boleh lihat macam mana masing-masing peruqyah ada pengalaman tersendiri. Tetapi asas-asas ilmu ruqyah itu boleh katakan sama. Tinggal siap cara menghadapi situasi berbeza dan cara penceritaan dan pengalaman. Kita akan lihat kisah pula Syekh Muhammad As-Saim. Ceritanya agak panjang, jadi saya ambil satu kisah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu waktu, seorang lelaki sederhana
Ini dalam bahasa Indonesia, saya ubah suai ke dalam bahasa Malaysia. Itu lelaki awam. Maksudnya dia bukanlah ulama, dia bukanlah peruqyah. Dia datang tergesa-gesa ke masjid yang di mana Syekh Muhammad As-Saim baru saja melaksanakan solat asar. Lelaki itu bertanya kepada muazin masjid dalam keadaan terpinga-pinga, tercungap-cungap. Kata lelaki tersebut, bolehkah anda menunjukkan pada saya seorang syekh yang faham keadaan kerasukan yang menimpa istriku? Orang ini pun tidak berapa, dia kenal nama syekh ni, popular, tapi dia tak pernah berjumpa selama ini dengan Syekh Muhammad As-Saim. Jadi dia bertanya, muazin, ini selepas sembahyang asar, pun menjawablah, tunggu sebentar, Syekh yang datang, Syekh yang itu, dia tunjukkanlah Syekh Muhammad As-Saim, insya-Allah dapat mengetahui masalah istrimu. Lalu lelaki tersebut menghadap Syekh Muhammad As-Saim, sedangkan wajahnya sangat sedih. Dia berkata kepada Syekh Muhammad As-Saim, wahai Tuan Syekh, istri saya masuk tandas dengan membawa sebuah kuali bekas berisi air mendidih. Lalu dia membuang air tersebut ke dalam lubang tandas. Maka tiba-tiba ia keluar dalam keadaan menggigil dan suka berteriak. Ia sudah dalam keadaan sedemikian sejak 3 hari yang lalu. Selepas si istri masuk ke dalam bilik air, kamar mandi, bilik mandi, dia buang air panas. Mungkin air itu daripada dapur, air yang digunakan, dia buang, dan dia buang di lubang tandas di bilik air. Apa berlaku apabila dia keluar? Dia berubah perangai, berubah karakter. Jadi orang yang kerasukan. Dan dah selalu kami peruqyah memberi nasihat, dalam buku pun ada, katakan jangan buang air panas kalau dalam bahasa Sabah sembarangan. Jangan dari tingkap dapur buang air panas begitu, terutama tanpa baca bismillah. Pergi ke kamar mandi, ke bilik air, buang. Jadi sebab jadilah begini. Ini pengalaman betul. Ini bukan kisah fiction, bukan cerpen, bukan novel, ini kisah benar. Itu sebab kita nasihatkan jangan buang air panas. Kalau dalam bahasa Sabah kita kata jangan buang sembarangan. Bacalah bismillah. Jadi apa berlaku seterusnya? Seterusnya dalam kes ini dalam kitab Syekh Muhammad Saim, ia memberi nasihat. Dia kata, perlu diperhatikan bahwa termasuk dalam tata adab Islam ialah tandas hendaklah bersih dan tertutup oleh sebuah pintu alat penutup lainnya. Lubang pembuangan juga tertutup dan agar orang tidak boleh berdiam di dalamnya kecuali hanya untuk membuang hajat. Jangan duduk di tandas, isap rokok, main game, tengok Facebook, lepas tu bahaya nak cipta lagu dalam tandas. Sebab bahaya. Dalam tandas tu kemungkinan ada jin. Jadi Syekh Muhammad As-Saim juga apa berlaku menenangkan lelaki tersebut yang dia macam panik lah. Sebab dah 3 hari isteri dia berperangai ganjil, berperangai orang kerasukan. Jadi Syekh pun berkata padanya, sabarlah wahai saudara, kami berdoa semoga Allah mengurniakan maaf dan kesihatan bagi istrimu. Kemudian Syekh Muhammad As-Saim, lelaki tersebut dan juga beberapa orang masjid itu menuju ke rumah lelaki itu. Jadi mereka ramai-ramai pergilah ke rumah lelaki tersebut. Lalu Syekh Muhammad As-Saim bersama beberapa lelaki dari masjid masuklah ke rumah lelaki itu di sebuah desa Umm Sultan di Mesir yang terletak di antara daerah Al-Ma'adi dan daerah Darussalam. Ini nama-nama daerah di Mesir. Lalu isteri orang itu pun datang
di dalam rumah tu. Syekh Muhammad As-Saim pun bertanya kepadanya tentang keadaan wanita tu. Lalu wanita itu menjawab pertanyaan Syekh Muhammad As-Saim, sedangkan matanya menatap tajam kepada semua orang yang hadir dalam keadaan sangat takut. Ada masanya macam peruqyah, ini ulasan saya, bila kami berbual dengan orang yang sakit, kadang-kadang dia belum lagi kerasukan sepenuhnya, tapi cara pandangan dia itu kami boleh agak boleh tafsirkan bahawa wanita itu mungkin dah sebenarnya dikawal emosinya, mindanya oleh jin. Dan juga peruqyah berpengalaman, daripada lihat pandangan mata pesakit pun ada yang boleh tahu sama ada pesakit berlakon kerasukan ataupun kerasukan betul. Kalau nak tahu petua-petua dia bagaimana nak menentukan pesakit berlakon kerasukan atau tidak, kena selalulah ikut peruqyah senior yang berpengalaman meruqyah, dapat belajar dari situ, dari pengalaman, dan dapat sedikit demi sedikit dikongsi tips-tips, panduan-panduan. Kita tidak akan dapat ciptakan semua dalam kuliah, terutama kuliah online. Jadi kena rajinlah. Kalau di daerah anda ada peruqyah yang diyakini dia merawat dengan ruqyah syariah dan dia tidak loket ilmu, yang dia setuju kalau kita ikut dia pergi meruqyah, melihat dia, jadilah pembantu dia, jadi driver dia, bawa ke suatu ke tempat di mana dia meruqyah, belanja peruqyah tu, maka dapatlah ilmu-ilmu tambahan yang mungkin tidak ada dalam buku, tidak ada dalam kuliah-kuliah online dalam YouTube. Pandailah mencari. Kata peribahasa Arab, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka ia akan mendapatkannya. Saya berhenti dulu sekejap sebab ada orang ketuk pintu saya.
Ustaz Sinar, tak dengar suara. Suara hilang ke macam mana? Ustaz Sinar masuk. Assalamualaikum. Diharap pihak peserta boleh dengar suara saya dan saya memohon maaf sebab ada sesuatu berlaku di luar jangka. Ada orang mengetuk pintu rumah saya. Kejut juga, ingatkan jin ketuk pintu rumah. Tapi urusan dah selesai. Urusan tu, jadi kita sambung semula. Minta maaf sebab saya di luar jangkaan. Jadi kita akan sambung cerita. Dah seronok bercerita ni, tiba-tiba terberhenti di tengah jalan. Nak bagi mood itu keluar semula. Okey, kita sambung. Jadi kita sambung, iaitu Syekh Muhammad As-Saim dah pergi ke rumah lelaki tersebut dan
Dia pergi ke rumah ni, yang lelaki itu, yang istrinya sakit. Jadi Syekh Muhammad As-Saim pun bertanya kepada wanita tersebut, dan wanita itu mengatakan, mereka ingin membunuh saya, mereka mengancam saya, mereka menakutkan saya. Ini kata-kata begini pernah berlaku dengan adik tiri saya. Dia berkahwin dengan orang Semenanjung Malaysia, jadi tinggal di Semenanjung Malaysia. Tiba-tiba dia beritahu mak tiri saya, mengatakan ada orang tempat dia tinggal tu, saya tak bagi tahu lah negeri mana, konon ingin membunuh dia. Tapi kami dapat tahu, boleh jangkakan lah sebenarnya ada gangguan jin. Jadi kita balik kepada cerita Syekh Muhammad As-Saim, maka dia pun bertanya, siapa mereka? Nah, wanita tersebut menjawab, orang yang bersama saya. Nah, di sini panduan. Kadangkala panduan kepada kita. Kadangkala kita nampak orang tu macam belum kerasukan, tapi cara dia bercakap, karakter dia berbeza dari biasa. Cara dia bercakap pun berbeza dari kebiasaan. Kita boleh agak kemungkinan orang tu dah kerasukan, tetapi jin itu masih cuba bersembunyi. Coba berlakon bahawa orang yang kita berkata-kata tu masih orang tu. Sebenarnya jin itu dah mengawal orang tersebut. Cuma orang tu tidak kerasukan menari, bersilat, berbunyi harimau. Tapi sebenarnya dia sudah dikawal. Seperti apa yang berlaku dalam kisah Syekh Muhammad As-Saim ni. Lalu Syekh Muhammad As-Saim pun bertanya, bagaimana mereka boleh bersama kamu? Sebab Syekh Muhammad As-Saim ni berpengalaman dan dia mungkin dah agak dah. Wanita tu sebenarnya sudah dirasuki jin, tetapi dalam keadaan normal. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Ada kadang-kadang orang tu, remaja tu, dia duduk termenung, bekerja, pergi ke pejabat, buat kerja, tapi diam sahaja, tak bergaul, balik rumah, duduk termenung, melihat jauh di luar di tingkap. Tahu-tahu beberapa hari kemudian lompat dari bangunan tinggi, bunuh diri. Dan kalau doktor mungkin katakan dia sakit jiwa. Tapi kemungkinan orang tu dah lama dikawal oleh jin, dirasuk. Cuma orang awam, orang biasa, dia tak faham. Dia sangka orang kerasukan ni kalau dia bergaya harimau, dia bergaya buaya, dia bersilat, dia menari, itulah kerasukan. Kalau orang duduk-duduk termenung, diam-diam, macam biasa juga, makan juga, waktu time makan, baca buku juga, menaik juga di laptop. Orang tak sangka dia kerasukan. Tapi sebenarnya kalau tengok gaya dia memang berubah daripada karakter biasa. Kalau dia hantar ke doktor jiwa, mereka mungkin mengatakan sakit jiwa. Jadi ini kita kena belajar. Ini kita dapat dari pengalaman. Sebab tidak banyak buku-buku yang membincangkan perkara ini. Ini kita pelajari daripada pengalaman. Dan saya sambung seterusnya. Jadi apabila Syekh Muhammad As-Saim bertanya, bagaimana mereka boleh bersama kamu? Maka wanita itu menjawab, beberapa hari yang lalu saya masuk ke dalam tandas. Lalu saya tuangkan air mendidih ke dalam lubang tandas, maka tiba-tiba saya mendengar suatu suara jeritan. Sejak keluar dari tandas saya menjadi begini, selalu dalam keadaan takut terhadap sekelilingku dan selalu was-was. Di sini kita dapat lihat bahwa wanita ini bukanlah dirasuk sepanjang masa. Kalau kita pernah ikuti kuliah atau baca buku, rasukan ini ada beberapa jenis. Ada yang dia sentiasa merasuk, ada tuh dia keluar tubuh manusia, dia masuk tubuh pesakit, dia rasuk, lepas itu dia keluar balik. Dan ada pula kerasukan sebahagian, tangan saya yang dirasuk, kaki saya dirasuk. Jadi rasukan ini ada beberapa kategori. Bukan hanya apabila baca ayat Quran, teriak-teriak, menari Hindustan, bersilat, tak semestinya begitu. Jadi yang wanita ini dia dirasuk
tidak sepenuhnya. Oke, seterusnya apa berlaku? Maka kemudian Syekh Muhammad As-Saim bacakan untuk wanita itu beberapa ayat Al-Quran. Lalu Syekh Muhammad As-Saim terdengar suatu suara, iaitu suara jin melalui wanita itu. Ayat-ayat Syekh Muhammad As-Saim ni dia berbeza sedikit daripada ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia baca 20 kelompok ayat seperti yang diajar oleh Ustaz Syarhan Syafi'i, seperti yang diajar oleh Ustaz Coach Kamarul, dan juga seperti yang diajar oleh saya. Syekh Muhammad As-Saim ni dia ada lagi ayat-ayat terpilih, ada zikir-zikir. Jika ada masa, bukan sekarang, nanti akan datang, mungkin saya akan ajar juga ayat-ayat ini dari masa ke masa. Tidak semua terus saya ajar, sebahagiannya, dan jika ada kelapangan masa yang sesuai dalam kita kuliah online, nanti sambil diajar dan terus dijazakan. Jadi rajin-rajinlah hadir kuliah online ini, sebab mungkin dalam sebahagian kuliah itu kita akan ajar mungkin 1 atau 2 ayat atau zikir atau doa yang pendek untuk diamalkan. Jadi siapa hadir, dia rezekilah, dia dapat belajar ilmu, dia diajar dan diijazahkan doa, zikir atau ayat-ayat ruqyah tentu. Jadi seterusnya apa berlaku, jin pun muncul. Muncul maksudnya merasuk. Jin yang bersembunyi itu pun muncullah merasuk di dalam tubuh wanita itu. Sebenarnya jin itu sudah ada, tetapi sekarang dia muncul menggunakan mulut wanita itu berkata-kata. Dan jin itu berkata bahwa dia, wanita itu, telah berbuat aniaya dan keterlaluan terhadap dia, yaitu yang merujuk kepada membuang air panas itu. Jadi Syekh Muhammad As-Saim pun bertanyalah, siapa yang bercakap dengan saya? Kalau dia mirip seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia straightforward, siapa nama kamu? Siapa namamu? Kalau ini dicakap siapa yang bercakap dengan saya? Secara tidak langsung dia tanya nama atau identiti jin tersebut. Lalu jin itu menjawab, saya adalah Sijfun Ibnu Sinhan. Susah nak sebut nama jin ni. Sijfun Ibnu Sinhan atau Sijfun bin Sinhan. Mirip-mirip Sinbad pula. Dan dia beritahu dia dari bangsa jin. Dia mengatakan wanita ini telah buat aniaya terhadap saya. Ia telah menyebabkan saya sakit sejak hari itu. Sejak air itu disimbah, dibuang ke dalam bilik air. Lalu Syekh Muhammad As-Saim pula bertanya, bagaimana ia menganiaya kamu? Syekh itu dah tahu bagaimana, dah diceritakan oleh suami, oleh wanita tersebut. Tapi ini mukadimah untuk memulakan perbualan, soalan-soalan ringan saja. Jadi dia tanya. Dia tanya jin itu. Bukan kerana ingin tahu, telah pun diberitahu oleh wanita itu, oleh suaminya, apa berlaku. Jadi jin itu pun menjawablah. Apabila ditanya, ia, iaitu wanita tersebut, telah mengelupaskan kulit saya dengan air mendidih. Sedangkan pada waktu itu, saya sedang berada di lubang tandas. Ia menuangkan air mendidih tersebut tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Sian jin ni. Dia sedang duduk-duduk di lubang tandas, mungkin sedang berkelah, sedang lepak-lepak, mungkin sedang nyanyi-nyanyi kan dalam tandas, dalam bilik air, dia disimpa air panas. Sama ada betul, ini tak yang penting kita faham nih. Betulkah, tak betulkah dia berbohong cerita ni? Tak penting. Yang penting kita merawat pesakit sembuh. Dan dalam ruqyah massal begitu memang tidak akan ada berdialog sebab tidak akan ada kesempatan. Contohnya, berdialog ini tengok keadaan. Suami merawat isteri, isteri kerasukan di rumah mereka. Bolehlah berdialog panjang. Atau tu perawat tu memang dibawa khas dari rumahnya ke rumah pesakit.
Dan Purwo itu tidak ada lagi urusan-urusan lain selepas itu. Mungkin bolehlah berdalih panjang. Jadi dia tengok keadaan. Jadi sini adalah dialog berlaku. Syekh Saim pun berkata lagi, wahai Sijpun, bukankah kamu sudah mengetahui bahwa dia, yaitu si wanita, tidak dapat melihat kamu? Maka bagaimana mungkin dia dapat memberi amaran awal kepadamu? Di sini kita kena lihat bahawa berdialog dengan jin mestilah orang yang pintar berhujah, pandai berhujah, tahu ilmu agama. Sebab kalau tak tahu ilmu agama, tak pintar berhujah, kalah kita oleh jin. So ada jin pandai berpidato, pandai berdebat. Jadi di sini pengajaran dia. Jadi tambahkan bukan sekadar ilmu ruqyah, bukan koleksi ayat apa, ayat itu, ayat ini untuk sembuhkan sakit kanser, sakit kepala, sakit perut, tapi tambahkan juga diri itu di dada, di minda, ilmu-ilmu tambahan. Perbaiki ilmu tajwid, tambahkan ilmu akidah, fahamkan ilmu akidah, apakah itu sifat 20. Belajar ilmu dakwah. Barulah boleh berdakwah dengan jin. Kalau tidak, nak bawa berdebat ataupun kita tertipu oleh jin, diperdaya oleh jin. Jadi kena tambah ilmu. Bukan sekadar ilmu membaca Al-Quran untuk tujuan ruqyah, tapi ilmu lain, ilmu agama dan sebagainya. Jadi jin itu pun terus merespon atau menjawab, wanita itu tidak membaca nama Allah ketika memasuki kamar mandi, bilik air tersebut. Dan tidak pula mengucapkan suatu ucapan pun. Sebelum masuk tandas, mungkin wanita itu tak baca doa masuk tandas. Yang A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Selalu dibaca. Bila mau disebut, tak lupa. Apa ini? Doa yang biasalah. Tapi sekurang-kurangnya baca auzubillah lah. Sebelum masuk, auzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum masuk ke tandas. Ataupun Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu kalau hadis Nabi untuk masuk sebelum masuk tandas, itu doa dia. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Salah juga tu. Itu mix up, data campur. Itu doa suami isteri. Bila dibaca senang, tapi bila nak coba dibaca secara spontan senang dibaca, tapi bila dicoba diingat pandai terlupa. Tapi sekurang-kurangnya kita ada baca auzubillahi minasyaitonirrajim lah sebelum kita masuk ke tandas. Memohon doa perlindungan. Terima kasih Puan Aziza. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada kata sasul pergi doa suami isteri pula. Jadi itu. Jadi wanita ini dikatakan tidak membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Dia katakan tidak mengucapkan suatu ucapan pun. Kurang-kurang mungkin wanita ini kalau dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim pun dia tak ingat yang doa khusus tu, mungkin insya-Allah sebelum masuk tandas dia pun akan dilindungi. Jadi bila dia buang air panas tu, jin tu pun terasa terkesan dengan air tu, yang mendidih itu. Dan di sini kita dapat belajar, tapi ini kisah bukan berdasarkan dalil dari nakli ya, bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi daripada pengalaman, daripada tajribiyah, kita bahwa jin ini dia walaupun dia di alam gaib, hidup di alam gaib, tetapi ada masa, ada pertemuan antara alam zahir dengan alam gaib yang boleh memberi kesan. Contohnya kita buang air panas di alam zahir, rupanya kalau kita tidak baca, contohnya bismillah, sebut nama Allah, jin boleh terkena kesan. Kita jalan malam, highway, kita berhenti di tepi hutan,
kita buang air kecil, kencing. Jin yang duduk tu, dia boleh basah juga, kena air kencing kita. Bila kita tidak membaca doa, dan itulah bila balik rumah atau bila balik kampung, jadi sakit, demam. Dan ada masa juga, alam ghaib ini, dia boleh bertembung dengan alam zahir. Anak kita bermain waktu maghrib, main-main-main, lepas tu malam dia sakit, demam. Esok demam. Pergi jumpa klinik, doktor, beli ubat deformasi, tetap juga demamnya terlalu teruk. Demam panas dia. Sebab mungkin kena tampar jin dan sebagainya. Jadi dia ada masanya ada pertembungan. Tapi bukan selalu. Bukanlah selalu sentiasa macam cerita wayang. Tidak semestinya. Jadi seterusnya, pelajaran kita ambil pelajaran daripada pengalaman ni. Pengalaman peruqyah berpengalaman. Jadi Syekh Muhammad As-Saim pun dia berkatalah, dengarkanlah wahai Hizbun, kamu harus keluar dari jasad wanita ini. Dan kami akan mengajarkan kepadanya bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain. Khususnya terhadap jin. Dan kami juga akan menghukumnya atas perbuatan seperti ini. Ingat, kata-kata Syekh Muhammad As-Saim ini adalah kata-kata tidak langsung berdakwah kepada jin. Berdakwah. Dia katakan dia akan mengajarkan ini tentu bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi dengan orang lain terhadap dengan jin. Bukanlah maksud Syekh Muhammad As-Saim ni, dia akan ajar macam mana wanita ini pelihara jin, macam mana wanita ini membiarkan dirinya didampingi jin, mungkin bakar kemenyan ke, perasap keris ke. Bukan itu maksud dia. Dia bukan maksud dia bagaimana dia wanita ini berkawan-kawan dengan jin. Maksudnya kan wanita ini dia buang air mendidih, air panas di tandas tanpa menyebut nama Allah. Masuk ke tandas tanpa baca doa. Doa perlindungan. Jadi itu yang akan diajar oleh Syekh Muhammad As-Saim. Kalau nak masuk tandas, baca doa lah. Kalau nak buang air panas, bacalah, sebutlah nama Allah. Itu yang dia kata, supaya jin tidak terkesan dengan tindakan yang di alam zahir ini. Dan juga dia kata kami akan menghukumnya atas perbuatan ini. Ini adalah psikologi dakwah. Kata Syekh Muhammad As-Saim, dia akan hukumlah. Bila buat salah, kena hukum. Murid sekolah buat salah, kacau murid orang lain, atau buat bising di kelas, boleh kena hukum oleh cikgu. Boleh disuruh berdiri di atas kursi, di rotan tangan, mungkinlah. Tak tahu sekarang hukuman sekarang. Sebab silap sikit guru boleh kena saman oleh ibu bapa. Kalau dulu itu perkara biasa. Murid disebat oleh guru dan sebagainya. Jadi itu kata Syekh. Tapi ingat, ini adalah dakwah. Bukan semestinya dia akan lakukan. Kita lihat seterusnya. Jin itu pun berkata, bukankah dengan begitu kamu sudah merampas hak saya untuk menghukumnya? Kalau kita tengok tuh reaksi jin tuh, apa sebenarnya maksud Syekh Muhammad As-Saim ni? Dia kata dia yang akan menghukum. Dia boleh saja kalau dia menghukum, dia ambil rotan, dia suruh wanita tu pukulkan, dia akan pukul dengan lembut. Sebab dia yang hukum. Jadi dia sekadar menunjukkan sejak yang kononnya dia menghukum, tapi dia boleh contohnya kalau lah rotan tangan, rotan dengan lembut. Sebab dia tidak mau jin itu yang buat keputusan untuk menghukum. Bahaya. Kalau jin yang dia kata saya nak balas dendam, kalau jin tampar kita mungkin akan demam, tapi kita tidak boleh mengelak. Jin di alam gaib. Jin ketuk kepala kita, jin tampar kita, jin guna panah di alam mereka, panah dada kita. Mungkin kita tidak akan mati, tapi kita akan rasa jadi sakit jantung dan sebagainya. Jadi Syekh Muhammad As-Saim dia tidak ingin jin itu membuat keputusan, menjadi polis, menjadi hakim sendiri, menghukum manusia. Jadi itulah jin itu berhujah. Dia kata, kalau kamu yang hukum, kamu rampas hak saya untuk menghukum. Sebab ingat kan, kalau dalam
ajaran Islam, kalau dalam undang-undang kisas, undang-undang jenayah Islam, kalau bunuh dibalas bunuh. Kudung satu jari, kita putung jari orang, kudung kita boleh diputung juga jari kita. Sama balasannya. Kalau kita cungkil mata orang, kita boleh dihukum, mata kita juga dicungkil. Darah dibalas darah, kalau hukum kisas. Jadi dia ingin melaksanakan hukum tersebut, tapi saya tidak akan benarkan. Sebab jin ini bahaya kalau kita benarkan dia buat keputusan dia sendiri. Jadi saya ini coba berdakwah. Lepas tu Syekh Muhammad As-Saim pun terus lagi menerangkan kepada jin itu, kamu tidak berhak menghukumnya kerana ia harus dimaafkan sebab ia tidak tahu dan tidak melihat dirimu. Jadi disitulah kita nampak sebenarnya bukan Syekh Muhammad As-Saim ingin menghukum wanita itu betul-betul, cuma dia berdialog untuk berdakwah supaya jangan jin itu yang menyiksa wanita. Jadi jin itu sudah berhujah, dia kata dia yang sendiri nak hukum wanita itu. Jadi Syekh Muhammad As-Saim pun berdakwah, dia kata tak, jangan, maafkan dia. Lepas tu Syekh itu cakap, sedangkan apabila kamu tidak mau keluar, berarti kamu juga berbuat aniaya terhadapnya. Jadi Syekh itu suruh jin itu maafkan, sebab kalau jin itu tidak maafkan, dia berada di tubuh wanita itu, jin itu juga bertindak zalim kepada wanita tersebut. Lepas tu apa dilakukan oleh Syekh Muhammad As-Saim? Ia menyiramkan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah pada wanita tersebut. Dan kata Syekh itu, Syekh Muhammad pun dia memperingatkan untuk selalu taat kepada ajaran Islam. Wanita itu taat kepada ajaran Islam, khususnya bagaimana cara adab memasuki dan keluar tandas. Dan akhirnya wanita pun tu sembuh. Diringkaskan cerita, wanita itu sembuh. Antara cara Syekh, dia siramkan air untuk menyembuhkan wanita itu pada masa itu juga. Jadi ulasan dia secara ringkas, setiap peruqyah mempunyai pengalaman. Ada yang hampir sama dengan peruqyah lain dan ada yang berbeza. Syekh Muhammad As-Saim ni dia ada kitab dia dan dia ada menceritakan banyak pengalaman-pengalaman dia. Saya ambil satu saja kisah dia. Ada masa akan datang, mungkin nanti saya akan kumpulkan lagi sebahagian kisahnya, nanti saya akan sampaikan kisah-kisah yang terpilih. Di sini apa kita lihat untuk kita ambil pelajaran, terutama orang yang minat ruqyah tapi tidak banyak pengalaman meruqyah orang. Jadi kita belajar daripada kisah peruqyah berpengalaman yang sini. Jadi mereka ada pengalaman berbeza. Syekh Wahid Abu Salam Bali ada pengalaman berbeza. Syekh Muhammad As-Saim ada pengalaman berbeza. Kita membaca pengalaman mereka ini bukanlah tujuan utama untuk mempercayai pengalaman itu. Betulkah tak betul? Mereka cerita, kita yakin mereka cerita itu betul. Tapi apa jin itu kata betulkah atau jin itu berbohong, itu tidak penting. Tapi kita belajar macam mana menghadapi apabila kita meruqyah orang kerasukan, macam mana menghadapi. Dan dia berbeza situasi. Kalau ruqyah massal, ramai-ramai, memang tidak akan ada berlaku dialog. Tidak ada masa untuk berdialog. Kalau kita pergi ke rumah pesakit dan kita pun ada kelapangan masa, tidak ada urusan lain, mungkin boleh berdialog. Dan berdialog ni antara yang sukar orang buat, kecuali orang tu banyak pengalaman. Sebab kita perlu berdakwah dan pandai berhujah. Jadi pengalaman ini yang kita ceritakan ni adalah lebih kepada panduan umum, iaitu memahami bagaimana seorang peruqyah menghadapi situasi pesakit kerasukan. Juga pelajaran yang kita boleh ambil ialah apabila berdialog dengan jin merasuk, gunakan pendekatan dakwah. Macam mana pendekatan dakwah? Gunakan kaedah targhib dan tarhib. Dan jangan berdialog yang meleret-leret. Jadi satu saya kisah saya ambil jadi contoh untuk pengalaman Syekh Muhammad As-Saim.
Sekarang saya akan ceritakan satu sahaja kisah pengalaman saya. Sebenarnya ada banyak pengalaman dan sebagian pengalaman saya itu ada saya masukkan dalam buku saya, Nota Asas Ruqyah. Di belakang buku itu ada lampiran, saya berikan beberapa kisah pengalaman saya. Yang malam ini saya akan cerita satu sahaja dalam bentuk ringkasan. Sebenarnya kisah itu panjang tapi saya ringkaskan. Oke, ini kisah saya sendiri. Ini biasanya apabila saya meruqyah orang, jin merasuk, saya punya cara ini, saya tidak serius. Saya suka berjenakah. Bukan tidak serius apa, saya serius merawat. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada ahli keluarga yang ada dalam rumah itu, yang saya merawat, bahwa kita jangan terlalu takut jin. Jangan kita bayangkan jin, sebab jin itu kadang-kadang dia mengaku dia Pontianak lah, dia Ifrit lah, jin panglima lah dengan 1000 tentera, 100.000 tentera. Jadi masyarakat kita ni ramai yang takut, terutama selalu tengok cerita hantu lagi kan, cerita hantu Malaysia, cerita hantu Indonesia. Jadi bila saya buat jenakah, jadi mereka sadar bahawa jin ini tidak perlu ditakuti. Jin pun macam manusia juga. Ada jin kuat, ada jin lemah, ada jin pandai, ada jin bodoh. Jadi contohnya kalau jin kata dia ugut saya, dia kata dia nak pukul saya kah, dia nak pukul keluarga saya kah, dia nak cekik saya kah, dia nak tampar saya kah, dia ugut nak cederakan keluarga saya kah. Saya jawab saya kata, saya ni lemah, saya sangat lemah. Kamu pergi berdiri sebelah saya sini, kamu jentik saya begini pun, saya tak boleh buat apa. Bukan saya nampak. Macam mana saya nak menangkis? Saya kena jentik, sakitlah telinga saya kalau dia ambil ke tangan dia ketuk kepala saya, dia tampar. Saya kata dengan dia, saya tak boleh buat apa. Saya manusia, lemah. Saya tak boleh buat apa. Kau nak pergi, kau berdiri di depan saya pun, jin tu, katakan jin tu, dia keluar dari tubuh saya. Apa saya boleh buat? Saya bukan nampak. Tapi saya katakan kepada dia, itu reverse psychology ya. Reverse psychology. Saya tidak akan bawa cabar-mencabar. Lawan tentang mata, jin bersilat, saya pun bersilat, jin begini-begini berjurus, saya pun jurus itu. Saya begitu tadi itu pendekatannya. Tapi lepas itu saya akan kata, kamu juga jin, kamu pun lemah. Saya lemah, kamu pun lemah. Kita semua makhluk ciptaan Allah. Yang maha kuat, sempurna kekuatannya, maha agung adalah hanya Allah. Saya lemah, kamu pun lemah. Kalau Allah nak matikan saya sekarang, saya akan mati. Kalau Allah nak matikan kamu sekarang pun, kamu akan mati. Allah nak azab kamu sekarang pun, kamu terazab. Kita tak boleh buat apa. Jadi kalau kamu nak jentik saya pun, saya tak boleh buat apa. Tapi saya ada Allah. Saya akan berdoa kepada Allah untuk melindungi saya, untuk melindungi saudara seagama saya ini, melindungi pesakit. Dan kalau kamu dengar, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengazab kamu. Kalau kamu nak lawan Allah. Saya memang lemah, tak boleh buat apa. Tapi saya akan berdoa kepada Allah. Agar Allah melindungi saya. Bila reverse psychology begitu, biasanya jin tak boleh buat apalah. Sebab dia nak berugut ke, nak berdebat dengan kita tak layan. Kita kata kita berdoa kepada Allah. Jadi apa dia nak buat? Dia nak mencabar Allah. Sebab kalau Allah kata kun fayakun, atau Allah kata mati, matilah dia hari itu. Kalau Allah kata dia terazablah dia. Ya, lepas tu saya katalah dengan jin tu, saya tak nak bergaduh. Kita duduk dia bagus-bagus, kita bincang. Kita bincang. Waktu itulah baru saya berdakwah tentang kecantikan, keindahan Islam. Contohnya. Tetapi kita itu umum. Sekarang kita balik kepada kisah ni, satu kisah ni yang spesifik ni. Jadi biasanya bila menghadapi jin yang merasuk, saya suka berjenakah. Bukan tidak serius meruqyah, tetapi agar saudara mara pesakit yang ada pada waktu itu tidak merasa takut. Tapi ada satu masa ini, yang inilah kisah ini, saya amat serius. Kisahnya bermula saya meruqyah sebuah keluarga. Setelah berdialog dengan tenang dan berjenakah,
Jin yang merasuk tu setuju keluar dari tubuh pesakit. Ada beberapa orang kerasukan dalam keluarga tu. Saya pergi ke rumah keluarga tu, yang kerasukan bukan seorang. Saya hanya seorang. Tapi saya memang berpengalaman. Saya tahu macam mana nak handle. Walaupun ada 2 orang, 3 orang, 4 orang kerasukan, saya tahu macam mana nak handle. Walaupun saya seorang saja. Siapa yang tak tahu nak handle, walaupun 1 orang kerasukan dia tak pandai handle, lebih baik dia bawa kawan 2-3 orang. Kalau yang dah berpengalaman tahu, biarlah 2-3 orang yang kerasukan, dia tahu macam mana nak kawal, nak handle. Ada beberapa orang kerasukan dalam keluarga itu, saya hadapi beberapa pesakit kerasukan satu persatu. Peruqyah yang ada di rumah pesakit hanya saya seorang saja, satu demi satu jin keluar dan pesakit sedar dari kerasukan. Selepas itu saya menghadapi satu lagi jin yang merasuk seorang. Mereka ramai, adik-beradik, sepupu dalam rumah tu. Ramai yang kerasukan. Jadi satu dah sedar, satu dah sedar. Tapi yang satu ni, perempuan ni bertudung labu, nama dia Citra, tapi bukan nama sebenar, ini nama syarikat, bukan itu nama sebenar dia. Kakak, abang dia ada, pakciknya ada waktu itu menemani. Pada mulanya, saya berdialog dengan jin tu dengan nada tenang dan ceria. Cara saya begitu, supaya keluarga pesakit tak takut. Tapi suasana berubah menjadi serius. Sebab apa berlaku? Jin yang masuk tubuh Citra, dia menumbuk pintu kaca rumah dengan sangat kuat. Dia duduk waktu tu dekat dengan pintu utama rumah tu dibuat daripada kaca. Dia tumbuk. Nasib baik kaca tu tak pecah. Di sana yang saya marah. Tapi ingat, marah mesti dikawal. Kalau kita marah, kita dikalahkan oleh jin. Jin suka kita marah. Tapi saya tidak dah berjenaka waktu tu. Bila dia buat begitu, maka tiada jenaka dari saya. Saya marah, tapi dengan marah yang terkawal. Dan apa berlaku selepas itu, saya menghadap pesakit. Mula-mula saya baca dari jauh. Saya mungkin duduk di satu tempat, keluarga pesakit duduk di tepi-tepi dinding kan, ramai-ramai. Saya dari jauh saya. Lepas tu ada keluarga yang menolong, abang, sepupu pasti. Tapi waktu tu bila sudah berlaku begitu, saya berdiri dekat dengan pesakit berdepan, dan di tepi, di sebelah-sebelah dia ada abangnya, ada pakciknya. Jadi terjadilah dialog serius saya dengan jin itu. Jin itu mengaku dia adalah pendeta Nasrani. Macam mungkin istilah dia kalau di dunia nyata ni kita panggil padri mungkin. Dia kata dia pendeta Nasrani. Dan ada beberapa pengikutnya mengikuti dia. Menurutnya lah, betul tak betul itu tak penting. Kita berdakwah. Jadi menurutnya pengikut dia ada, dia seorang pendeta dan ada pengikut dia waktu itu. Jadi saya ajak dia, jin itu dan pengikutnya masuk Islam. Si pendeta itu tidak mau, tak nak masuk Islam. Muka Citra pesakit itu yang sedang dirasuk itu memandang saya dengan wajah yang sombong, sangat sombong, sinis dan penuh kebencian. Saya katakan kepada jin pendeta itu bahawa kami orang Islam tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kami tidak percaya Yesus mati disalib. Lagi dia marah. Jin pendeta itu amat marah dan berkata, jangan hina agama kami. Tapi saya katakan kepada jin pendeta, saya tidak hina agama kamu. Malah kami orang Islam amat mencintai Yesus atau Jesus. Di dalam Islam, Jesus disebut namanya sebagai Nabi Isa alaihissalam. Kami menganggap dia manusia suci. Tapi kami tidaklah sampai menganggap dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Pada kami, Yesus ni adalah Nabi Isa AS yang dia adalah antara manusia terpilih, manusia suci, bersih, baik hati. Dia cuma tahap Rasul. Seperti mana Rasul-Rasul lain. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan.
Maka saya beri kata dua kepada jin pendeta itu, sama ada ia mau masuk Islam, nak masuk Islam atau dan keluar, atau tidak masuk Islam tapi mesti juga keluar dari tubuh pesakit. Saya katakan kepada dia bahwa tidak ada paksaan dalam masuk Islam, beragama Islam. Sebab amat jelas mana agama yang benar dan mana yang palsu. Kalau saya tidak silap, saya ada baca ayat kursi dan 2 ayat selepasnya. Sebab dalam 2 ayat selepas ayat kursi itu ada diterangkan bahwa telah jelas mana agama yang benar, mana petunjuk yang benar, mana kesesatan. Sebenarnya itulah ayat kursi, terutama 2 ayat selepasnya itu kita boleh jadikan ayat dakwah. Kita baca itu dan kita berdakwah. Yang penting kita tahu makna ayat kursi itu. Jadi itulah, jangan sekadar baca saja ayat-ayat ruqyah, tetapi sekali-sekala tengok juga makna aja. Tadabbur juga makna ayat-ayat Quran tersebut. Untuk kita jadikan dalil untuk berdakwah. Jadi seterusnya apa berlaku? Saya coba ringkaskan. Saya waktu itu memang tidak suka jin, sebab selama ini jin ni bila saya bawa dia berbincang dengan tenang, jin-jin yang saya pernah rawat pesakit dan jin merasuk, kalau macam mana pun mereka gaya bersilat, apabila saya katakan duduk diam-diam, mereka akan duduk diam-diam. Kali ini memang agresif, kurang sopan, teriak, menghina. Jadi saya pun berdakwalah. Walaupun saya marah, tetapi kawal kemarahan agar kita tidak dapat dikalahkan oleh jin. Jadi apa berlaku? Waktu itu Citra dia duduk di lantai, ditemani oleh saudara mara dia. Jadi saya pun duduk, saya mula-mula tu duduk jauh dari sofa. Saya duduk di lantai dan menghadap Citra dan memberitahu abang Citra yang duduk di samping Citra untuk beritahu jin pendeta. Samain psikologi sebenarnya. Saya beritahu abang dia duduk, beritahu nih jin kata, saya bagi dia masa untuk beberapa minit saja untuk berfikir dan buat keputusan sama ada mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam, tetapi mesti juga keluar. Jika dia masih tidak mau keluar, maka saya akan sembelih dia. Ingat, psikologi, bukan sembelih betul-betul. Kita ambil parang, kita sembelih leher pesakit, matilah pesakit, kita kena tangkap polis. Jadi ini adalah psikologi, dakwah dengan targhib dan tarhib. Dan saya kata sambil saya buat tangan saya gini, psikologi, bermain psikologi. Dan lepas tu saya pun baca ayat-ayat Quran. Sebenarnya baca ayat Quran itulah yang menjadikan jin itu kesakitan. Jadi tidak lama lepas itu abang sakit pun memberitahu saya. Sebab itu jin yang merasuk pesakit itu kalau bercakap dengan saya kasar. Jadi abang dia ini memang lembut sikit, tersusun bahasanya, dia cakap tidak kasar. Jadi abang tu bercakap dengan adik dia yang kerasukan tu, jadi itu dengan slow and steady. Tu abang tu pun dia bagi tahu. Dan di Sabah itu perkara biasa dipanggil macam kami ni uncle. Jadi si abang tu bagi tahu uncle, sebab abang ni pun muda. Uncle dia kata, jin itu sudah setuju mau keluar, nak keluar sudah setuju. Jadi di sini pengajarannya, jin nak pandai cuba main tipu daya psikologi terhadap kita. Kita pun manusia, kalau berpengalaman, tahu berhujah, berdalil, kita pun boleh main psikologi terhadap jin. Jin pun boleh kena psikologi dengan kita. Jadi jin boleh kenakan psikologi, kita pun boleh kenakan psikologi kepada jin. Sama-sama bermain psikologi, tengok siapa yang pandai berhujah. Jadi seterusnya saya pun kembali mendekat kepada yang pesakit kerasukan. Saya pun katalah, ni kata-kata dalam bahasa Sabah, jadi mungkin iramanya, gaya bahasanya ada beza dengan Semenanjung. Saya kata pun, macam itulah, jangan sombong. Saya tanya dia kali terakhir, jika dia dan pengikutnya mau masuk Islam. Jin pendeta itu tetap dengan pendirian tidak mau masuk Islam, tak nak masuk Islam. Tapi dia bersedia keluar dari tubuh pesakit. Dah kena psikologi, dah takut kita baca ayat Quran, nanti dia kepanasan, mungkin dia boleh mati. Jadi dia pun kata dia bersedia keluar bersama pengikutnya.
Satu itulah mungkin jin nih, sebab dia katakan dia pendeta, dia banyak pengikut. Jadi mungkin satu dia takut dia kalah malu. Dalam bahasa Sabah kalah malu, yaitu kalah berhujah. Sebab saya tahu, saya tahu juga agama Kristen macam mana. Jadi saya boleh berhujah. Jadi mungkin jin itu tahu saya ni tahu tentang agama Kristen juga, agama Nasrani. Jadi bagi dia kalau dia bawa saya berhujah, berdebat, dia akan kalah. Nanti dia malu di pandangan mata pengikutnya. Dan bila nanti dia berkalah hujah, nanti ada pengikutnya yang masuk Islam pula. Jadi mungkin daripada itu bagus, langkah selamat bagi dia, mungkin dia setuju keluar dengan pengikutnya. Jadi dia pun keluar dengan cepat dari tubuh pesakit pun sedar. Jadi diringkaskan cerita, panjang cerita ni berjam-jam, semua bukan satu orang, kerasukan ramai. Jadi pesakit itu keluar dari tubuh pesakit pun sedar, dia kesadukan, alhamdulillah pesakit pun sembuh. Dan saya bukan meruqyah sekali nih, dia ada beberapa sesi. Dan pesakit dan keluarga mereka pun menerima saya macam keluarga mereka juga. Cuma sekarang jarang berjumpa sebab saya telah berpindah di tempat lain. Jadi saya ringkaskan satu cerita saja. Jadi ulasan kepada kisah ini sama juga, yaitu pengajarannya pengalaman peruqyah ada bermacam-macam. Pengalaman dikongsi di sini untuk dijadikan renungan dan pengajaran bagi seorang peruqyah menghadapi situasi. Ingat, tujuan berdialog adalah untuk berdakwah dan menyuruh jin keluar dari tubuh pesakit. Jangan berdialog yang meleret-leret, tidak ada arah tujuan. Jangan lepas tanya nama jin, tanya jin tu masih single kah, bujang kah, dah kahwin kah? Kalau dah kahwin berapa anak? Jin ni jenis jin Pontianak kah? Jin Ifrit kah? Jin silat kah? Jin sakara? Boleh tanya tapi jangan meleret-leret. Jangan tanya rumah jin di mana, apa warna rumah, rumahnya ada berapa banyak. Jangan meleret-leret. Sebab banyak nih, ramai peruqyah yang perawat lah, terutama di media sosial, di YouTube, meleret-leret soalan mereka. Macam-macam yang tak patut, tak perlu. Kesian pesakit tu, kerasukan 2 jam, hanya kerana kita nak melayan jin, berdialog. Kesian pesakit tu penat. Badan dia dimasuki jin. Pesakit tu nak rehat, jadi kita kena berdakwah. Kalau tak juga, itu jin terima dakwah kita baca ayat Quran sampai jin tu keluar atau jin tu mati dan sebagainya. Atau kita sedarkan pesakit dan kita rawat lagi pada sesi yang akan datang. Jangan kita syok sendiri. Bila kita merawat, yang penting pesakit sembuh, pesakit berehat, pesakit tidak nanti berisiko lompat dari bangunan tinggi. Kalau dia tinggal di apartemen, jangan dia lompat. Bukan kita syok sendiri, rasa bangga bila jin merasuk dan jin kononnya takut dengan kita, jadi kita harap orang nampak kagumlah dengan apa kita buat. Bukan tu, kita kena tumpukan fokus kepada pesakit. Pesakit kita nak sembuh, kita berdoa kepada Allah agar pesakit sembuh. Itu fokus utama. Berdialog dengan jin itu hanyalah dakwah. Kalau jin itu keras kepala juga, kita baca ayat Quran, kita ruqyah, kita memohon agar Allah yang keluarkan jin tu. Sebab Allah kalau dia nak keluarkan jin tu suka ke tak suka, dia tetap akan terkeluar. Kalau Allah belum keluarkan jin pada waktu itu, mungkin ada sebabnya. Mungkin Allah nak kita berdakwah lagi untuk sesi rawatan minggu depan, bulan depan, untuk berdakwah, dan memang Allah nak takdirkan jin tu masuk Islam, contohnya. Jadi itu pengajaran dia, ulasan dia. Jadi penutup kepada kisah-kisah ini, kita cuma kisah terpilih. Penutup kita adalah kisah-kisah yang dikongsikan bukan perinciannya yang penting. Itu kena ingat. Tapi pengajaran daripada kisah tersebut yang penting. Bukan hanya cerita hari ini, tetapi bila kita dengar di YouTube, di TikTok, atau kita baca buku, kisah itu perinciannya bukan penting. Yang penting pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah itu. Jika kita lihat kebanyakan kisah peruqyah syar'i, meruqyah pesakit,
jika ada dialog dengan jin merasuk, maka biasanya dialog itu ke arah berdakwah dengan jin. Bagaimana berdakwah dengan jin? Gunakanlah pendekatan targhib dan tarhib. Pendekatan targhib dan tarhib ini telah diajar pada kuliah-kuliah yang lalu, sila ulang kaji. Tontonlah semula video-video kuliah ruqyah online kita. Jadi itu saja penutup dia, itu berkenan kisah-kisah terpilih, yaitu kisah benar pengalaman peruqyah berdialog dengan jin merasuk yang disampaikan oleh saya yang nama pena Kaki Sinar Ruqyah. Jadi saya akan tutup slide ini sebelum saya serahkan kepada Coach Kamarul untuk kita buka sesi soal jawab. Saya tutup dulu. Nah, dengan itu selesailah saya kuliah kita pada malam ini, topik ini dalam bentuk penceritaan, dan kita akan, bila saya serahkan kepada Coach Kamarul, kita akan sesi soal jawab, dan jika ada masa saya akan coba jawab ada soalan daripada sahabat peruqyah yang dia message saya akan jawab nanti di sini. Tapi sebelum itu saya akan serahkan majlis ini. Kita tunggu dulu kalau Coach Kamarul dan nampak di screen, saya akan serahkan kepada dia. Jadi kalau sebelum ada Coach Kamarul muncul di screen, saya mungkin jawablah soalan. Soalan ini sebenarnya mungkin siapa yang selalu ikut kuliah tahu jawaban kepada soalan ini. Yaitu seorang sahabat ini berkata dia ada baca tentang teknik dasar ruqyah, yaitu ada tiupan, ada sentuhan, ada picit, dan sebagainya. Jadi dia tanya saya, adakah saya maklumat atau kefahaman tentang hal ini? Memang ada, sebab dalam pelajaran saya alumni Quranic Healing Sabah. Kami sebut alumni, sebab kami tidak ada persatuan yang macam persatuan lain, persatuan yang berdaftar, yang ada dia punya perlembagaan dan sebagainya. Ada peraturan ketat, kalau tak ambil ujian, lulus, dapat sijil merawat, tak boleh merawat. Pendekatan kami macam yang peringkat antarabangsa yang diajar oleh ini, yaitu 2 hari kursus dah boleh meruqyah. Sebab bagi kita ruqyah itu, ilmu ruqyah adalah hak setiap orang Islam. Bukan hanya hak individu tertentu, ustaz, tidak. Hak kita hanya pandai baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itulah menjadi ayat untuk kita baca sebagai ayat ruqyah. Jadi pendekatan kami berbeza, dan di dalam silibus yang kami diajar dan kami ajar kepada orang memang ada yang dinamakan teknik-teknik dasar ruqyah. Dan ada dalam buku saya tuh. Siapa yang ada beli buku saya, e-book saya tuh, ada menerangkan nih, yaitu ada sentuhan, ada tiupan, sentuhan picit dan sebagainya. Jadi memang ada. Dan sebenarnya senang nak paham. Macam kalau dah baca buku saya kan, ada sentuh di sini, ada disentuh di sini, ada disentuh sini. Ada lagi yang lebih spesifik, tapi hanya boleh diajar apabila ikut kursus. Macam ikut kursus berdepan dengan Coach Kamarul, sebab ada yang mungkin dinamakan putaran tawaf. Sambil baca 3 kul, pusing di perut, tarik tangan gitu. Lepas tu kita umpamakan kita buang penyakit tu begitu. Umpamakan, bukan tenaga dalam ini. Dan biasanya pesakit akan muntah contohnya. Itu hanya boleh diajar secara berdepan, sebab sukar buat demonstrasi itu pun mengambil masa. Jadi tapi yang tentang sentuhan, sapuan ada dalam buku. Ada dalam buku dan ada juga dalam kuliah kita online ini dah diajar. Jadi masing-masing nasihat saya begini. Kalau orang ada perguruan, belajar dari perguruan masing-masing, itulah pegangan. Basic dia, asas dia. Siapa daripada Quranic Healing Sabah, dia belajar itu, itulah pegangan dia, asas dia. Siapa belajar dari Darushifa ajar apa ayat, 10 ayat pendinding pertama, 10 ayat kedua, itulah pegangan dia. Siapa belajar Darussalam, itulah. Siapa belajar dengan Coach Kamarul dan dapat ijazah dari Coach Kamarul, dia belajar tuh.
Lepas tu boleh tambah. Sebab ilmu ruqyah ni kita boleh tambah asal dia selaras. Saya ada ilmu yang Coach Kemaru kongsi, mungkin saya akan belajar belajar dan menjadi sebagian daripada ilmu saya, ilmu tambahan daripada terima masas. Dan mungkin ada pengalaman saya daripada perkongsian saya. Coach Kemaru mungkin boleh dapat jadikan juga ilmu tambahan, atau perawat lain, saudara Rocky Aidil Bakar pun akan jadi ilmu tambahan kepada dia. Tapi asas dia apa yang kita belajar. Kalau kita belajar dari satu perguruan ini, itulah asasnya. Kalau berbeza pendapat dengan perguruan lain, kita peganglah apa yang kita belajar. Kecuali kita mau berpindah, saya tak naklah Quranic Healing Sabah ni, saya belajar dengan ini satu persatuan pusat ini yang saya lebih yakin, lebih tersusun dia punya penghuraian, saya akan belajar tu, saya akan pegang yang itu. Tapi boleh tambah. Kita belajar dengan Syekh Abu Al-Bara, kita boleh tambah ilmu kita. Kita belajar dengan Ustaz Musdar, macam saya belajar dengan Ustaz Musdar. Ustaz Musdar, dia punya jamaah, dia panggil Matair, Majlis Talaki Ilmu Ruqyah. Kalau di Sabah ni, yang antara orang kuat dia, orang kanan dia Ustaz Rozan. Dan saya rapat dengan Ustaz Musdar. Tapi saya sendiri bagi tahu Ustaz Musdar, saya anggap Ustaz Musdar guru saya banyak belajar dengan dia datang ke Sabah. Tapi saya bagi tahu Ustaz Musdar, saya tetap Quranic Healing Sabah. Saya bernaung di bawah Quranic Healing Sabah. Saya berguru dengan Ustaz Musdar. Ada ilmu-ilmu Ustaz Musdar, saya belajar. Bukunya saya baca dan saya praktikkan. Mana yang saya tidak sependapat, saya tetap hormat dengan guru saya, tapi mungkin saya pegang pendapat lain. Mungkin saya pegang pendapat daripada guru saya dari Quranic Healing Sabah, contohnya, atau Quranic Healing Indonesia. Tapi saya hormat. Jadi saya tambah. Jadi itu ilmu pengetahuan kami jadi banyak, sebab kami tambah dari berbagai guru dan daripada pengalaman. Jadi jangan jadikan ruqyah ini, syariah ini susah. Kalau kita suka pengajaran CA, kita berguru dengan CA, itulah pegangan kita. Kalau CA punya pengajaran, tapi kita tahu CA ini memang ajar ruqyah syariah. Dengan seorang peruqyah, lain pula dari aliran lain, tapi memang ruqyah syariah juga. Berbeza pendapat lah. Kalau kita suka tu pendapat CB pula, kita pergi berguru dengan CB. Ataupun macam saya gabung. Mana yang sesuai, saya terima. Mana yang saya tidak sependapat, saya tidak kutuk orang yang saya tidak pendapat, tapi saya tidak terima lah pendapat dan pengajaran dia. Begitu cara dia. Jadi saya buka sementara, mungkin Coach Kemaru ke dapur ke, sedang minum air ke apakah. Dan kita tahu Coach Kemaru ini dia penat. Dia beberapa minggu ni dia kerja, dia hari 6, hari Sabtu, hari Ahad pun dia kerja. Jadi dia mungkin penat. Saya ini buka sehingga kalau Coach Kemaru belum muncul, saya bukalah soal jawab ni sehingga kita ke pukul 11. Selepas tu kita akan tutup majlis. Jadi silakanlah, boleh tanya secara type di message, boleh tanya dengan tekan butang raise hand. Lepas itu bolehlah bertanya. Lepas tu boleh bertanya apa-apa soalan. Jadi silakanlah bertanya. Tanya saya, walaupun rasa soalan tu remeh-temeh atau kecil, jangan, kami tidak akan menghina orang yang bertanya. Cuma kalau soalan tu lucu, memang secara spontan semula, jadi kami mungkin ketawa, tapi bukan ketawa menghina orang yang bertanya tu. Sebab tapi mungkin ada perkara lucu berlaku, tetap juga kami akan cuba jawab kalau kami tahu jawapan dia. Untuk kita, sebab penting orang ada, bagi kita kadang-kadang orang yang berpengalaman dalam rawatan, kita dah jumpa banyak perkara. Tetapi orang yang baru belajar, dia kadang-kadang benda tu memang dia tak tahu. Jadi lebih baik dia bertanya. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Malu makan, takkan kenyang. Malu bertanya, kurang lah ilmu kita dapat. Okey, Coach Kemaru pun dah muncul. Nah, maka dengan ini saya akan serahkan
kepada Coach Kamaru untuk kita punya untuk jadi moderator untuk sesi soal jawab kita. Oke, saya serahkan kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana telah menyampaikan kuliah. Saya pun mohon maaf, saya pun memang agak keletihan dengan kerja-kerja hakiki saya lah. Okey. So kita buka pada sesi soal jawab. Kita teruskan dengan soalan, boleh bertanya secara teks juga boleh ataupun nak bertanya secara langsung juga boleh. Okey, insya-Allah. Saya dan Ustaz Sinar akan bantu kepada sesi jawapan. So kita dah mendengar banyak tadi tentang kisah-kisah sesi rawatan. So kalau kita nak huraikan satu persatu kisah ni terlalu banyak. Saya sini pun personally banyak kisah-kisah yang berlaku. Cuma nasihat saya juga secara umum, terutama yang mana yang aktif merawat, berdialog ni dia memerlukan kemahiran. Kemahiran psikologi, kemahiran bercakap, kemahiran berdebat, dan juga kita juga perlu tahu nak relatekan hukum hakam dan sebagainya. So kalau kita rasa kurang mahir, abaikan bab dialog, fokuskan sahaja bacaan, insya-Allah. Biasanya sebagai jalan selamat, elakkan berdialog, fokuskan sahaja bab baca ayat ruqyah. Okey. Soalan daripada Azizah Abdullah. Okey. Assalamualaikum Coach dan Ustaz Sinar. Jin yang macam mana suka main dengan cermin, terutama sekali cermin pandang belakang dalam kereta? Sering berlaku kepada saya. Paling baru semalam cermin tu bukan longgar pun, dan saya hanya saya yang guna kereta tu. Sebenarnya tak kisahlah jin yang macam mana. Okay? Gangguan jin is gangguan jin. So selagi mana dia mengganggu kita tu, nama pun gangguan jin. Dia boleh buat macam-macam. So yang pertamanya kita sendiri, bila kita masuk ke dalam kereta, kita membaca doa kereta, doa menaiki kenderaan, dia amalan-amalan kita seharian tu. Okay? Dia amalan kita daripada pagi lagi kita sebelum keluar rumah dan sebagainya tu, apakah amalan harian. So Azizah merupakan anak murid saya. So Azizah telah pun diijazahkan amalan-amalan benteng diri, zikir-zikir harian yang patut diamalkan. So amalkan zikir-zikir tersebut, insya-Allah. Gangguan jin yang kacau-kacau usik-usik ni biasanya juga dia lebih kepada dia nak menguji kita juga. Di peringkat awal ni dia nak menguji kita ni. Bila kita ada ilmu dalam ilmu ruqyah, sudah pasti dia kadang-kadang nak test juga kita ni betul-betul berani ataupun tak. Sebenarnya juga ujian-ujian macam ni juga akan mengukuhkan lagi tauhid kita. Apa yang kita nak takut? Okay? Apa yang kita nak takut dengan usikan-usikan tu? Okay? Sebab kita dah yakin kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'ul alim. Maka kita dah yakin dah sepenuh hati bahawa tidak akan ada satu perkara pun yang boleh memudaratkan kita pada hari itu. Sebenarnya itu adalah keyakinan kita. Dia akan menguatkan tauhid kita. So biasanya gangguan-gangguan macam ni dia cuba untuk mengusik hati kita. Dia nak test kita sama ada kita berani ke tak berani ke, ataupun kita sendiri termakan dengan mainan psikologi dia. Kalau kita takut, kita tak naik kereta, ataupun kita memecut laju dan sebagainya. Benda-benda jin tu saja yang kita kena jaga. So kalau tanya saya, jin yang macam mana tu, wallahualam, lebih baik kita fokuskan saja zikir-zikir harian dan amalan. Kalau dia nak ganggu duduk dalam kereta, baca je. So far Azizah pun dah memang diijazahkan dengan ayat ruqyah. Kita baca ayat ruqyah. Kau nak ganggu-ganggu sangat, mari ikut aku sama-sama kita bertalaki ayat ruqyah dalam kereta. So kita baca je saja. InsyaAllah dia tak akan boleh berani pun. Okay. Itu sedikit pandangan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar boleh tambah. Terima kasih Coach. Ada 3 poin yang saya ingin tambah. Satu pendapat saya, satu saya nak cerita ringkas, satu pengalaman peruqyah yang tentang gangguan macam jin begini yang ganggu ni, dan satu pengalaman saya.
untuk menjadikan kita sebagai teladan kepada penazir yang bertanya dan kepada para sahabat lain yang ikut serta di majlis ilmu kita nih. Oke, pertama pendapat saya gelar jin ini jin yang suka mengusik-usik. Karena dia suka mengusik peruqyah, tak semestinya peruqyah, kadang-kadang pesakit, tapi dia tidaklah sampai memudaratkan. Tapi kalau saya tidak siap bahasa Johor kan, dia bengke juga. Macam kalau bahasa Sarawak kita kata gerigitan juga macam geram juga nih mengganggu. Tapi taklah sampai menjejaskan keselamatan nih. Dan saya istilahkan jin nih, tapi ini istilah saya sendiri, tidak ada dalam buku ke atau orang lain. Ini bukan satu istilah rasmi. Saya katakan jin yang comel-comel. Jin yang comel-comel nih. Sebab kenapa saya cakap jin yang comel-comel? Jin yang jenis-jenis begini nih, ada antara dia jin asyik. Sebab jin asyik ini kadang-kadang jin muda, belasan umur 17 tahun, umur 20-an. Jadi dia suka dengan pesakit, dia mengganggu pesakit lah. Lepas tu pesakit tu yang diganggu jin asyik, ada meruqyah, dia pergi menyakat pula, dia pergi mengganggu pula yang peruqyah tu. Tapi dia ni jin, dia bukan juga jin jahat yang bukan jin sihir yang nak menyakitkan ni. Jadi dia pergi mengganggu, menyakat peruqyah. Jadi dulu saya pernah gelar ini jin comel-comel. Kadang lucu juga gaya-gaya jin ni. Jadi jin yang begini ni, okey. Pengalaman peruqyah lain dulu yang saya pernah terbaca, ada satu kisah di bilik hotel kah di rumah, selalu hilang barang. Hilang barang. Jadi dia punya penyelesaian juga baca ayat-ayat ruqyah, tapi dia biasanya dia ada dialog. Dia ada macam kita bercakap, tapi macam kadang-kadang macam orang gila tu, sebab kita bercakap sendiri, tapi kita sebenarnya beri amaran kepada jin tu di rumah tu, di bilik hotel. Dan apa berlaku bila baca ayat ruqyah dengan amaran, barang-barang tu muncul balik, yang hilang, jam lah apa muncul, tapi di tempat lain, macam di ruang tamu. Mungkin dia hilang di ruang tamu, nanti jumpa di bilik. Akhirnya jumpa juga. Dan pengalaman saya pula, kalau zaman-zaman dulu yang belum lagi berapa belajar ilmu ruqyah, kadang-kadang contohnya kita hilang, kita nak bawa kereta, kunci tak jumpa kunci kereta. Nak kunci rumah, tak tahu di mana ada kunci rumah. Jadi kadang-kadang ada orang tua-tua dia kata mungkin jin yang sembunyikan kunci kereta tu, dia nak bermain-main kita. Jadi kalau zaman dulu tu orang tua-tua dia adalah bacaan-bacaan tertentu macam pantun lah atau berkata-kata dengan jin. Tapi pengalaman saya setelah saya belajar ilmu ruqyah ni, saya senang je. Saya itulah macam yang bila saya dah cuba cari, katakan saya nak keluar dah ni, dia cari. Contohnya nak keluar pergi merawat orang, tiba-tiba nak keluar merawat orang, sanalah kunci kereta tak jumpa. Bila dah cari, baca selawat Nabi pun dan baca ni doa-doa tak jumpa. Apa saya kata? Kalau kamu ada di sini, jangan coba bermain-main dengan saya. Saya ada urusan, saya nak cepat, saya nak urusan. Jangan sembunyikan kunci kereta saya dari pandangan mata saya dan sebagainya. Jangan buat saya marah. Kalau saya marah, saya akan baca ayat-ayat Quran, saya akan baca ayat kursi dengan niat semoga Allah mengazab kamu yang mengganggu saya. Bila saya berkata begitu, tak lama lepas itu saya akan jumpa kunci kereta saya, dapat kunci kereta jalan. Dan selalu begitu. Contohlah kalau yang kita barang tak jumpa. Jadi begitulah juga. Kalaulah selalu bila kita masuk kereta tiba-tiba jatuh lampu kereta cermin kereta wing mirror jatuh gitu, sedangkan kereta baru tak ada loose pun. Jadi baca ayat Quran, baca bismillahirrahmanirrahim, doa-doa pendek, lepas tu berkata kalau ada jin yang cuba mengganggu saya, kamu urusan kamu, jangan ganggu kehidupan saya. Kalau tidak, saya akan baca ayat kursi, doa-doa dan memohon kepada Allah agar menghukum kamu yang mengganggu saya dan keluarga saya. Insya Allah bila kita tegas begitu, cuma kita berkata macam dalam kereta seorang diri atau di rumah. Sebab kalau kita berkata begitu di depan orang ramai, nanti orang kata kita gila pula. Jadi kita kata insya Allah.
Apabila kita belajar ruqyah, bila kita yang jin-jin yang nakal nih, jin-jin belasan tahun yang mengganggu tuh, dia pandai takut juga tuh, dia lari juga, dia kena psikologi juga tuh, dia akan berhenti mengganggu. Insya Allah ini tambahan daripada saya, perkongsian pengalaman. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay. Terima kasih. Kebanyakan kes jin ni sebenarnya dia bermain-main, satu lagi sebenarnya dia nak bagi tahu dia tu ada. Salah satu cara dia nak bagi tahu dia tu ada, dia buatlah benda-benda bergerak ke ataupun bunyi-bunyi dan sebagainya, seperti main-main cermin dan sebagainya. Itu cara dia, sebab dia tak mungkin, kadang-kadang dia pun tak boleh bercakap secara nyata, aku duduk kat sini ni, aku ada ni. So salah satu caranya dia nak usik-usik macam itulah. Okey, soalan, kenapa jin suka bersarang di dalam tubuh badan manusia? Adakah dia memang suka fizikal manusia yang menjadikan dia kuat? Dia bukan soal dia menjadikan fizikal dia kuat. Kita kena faham, jin adalah makhluk roh yang tidak berjasad. So bila dia dapat masuk ke dalam tubuh badan kita, maka dia dapat satu bentuk tubuh badan yang ada jasad. Dia sukalah. So kena faham, sifat dia sifat yang dia tak ada fizikal. Dia tak ada fizikal bentuk. Yang kita nampak hanyalah jelmaan-jelmaan saja. Yang kita nampak hantu, galah, pocong, toyol, itu hanyalah jelmaan-jelmaan dia sahaja. Bukan rupa bentuk dia yang sebenar. Dia tak boleh merupa pun. Okay? Dia tak ada bentuk fizikal pun. Itu hanyalah jelmaan dia sahaja. Sebab tu hampir semua guru-guru saya kata, kalau kita nampak depan mata memang jin tu ada, maka hukum alam terpakai. Kita boleh tumbuk, kita boleh pukul, kita boleh ambil parang dan libas. Tapi hakikatnya dia hanyalah jelmaan sahaja. Dia tak ada pun. Dia tak wujud pun secara fizikal. Sebab itulah dia suka mengganggu manusia. Sebab manusia ni ada bentuk badan fizikal. So dia berbangga bila dia masuk dalam tubuh badan manusia. Okay? Kita kena faham darjat manusia ni lebih tinggi daripada dia. So bila dia dapat bersahabat, berdamping dengan manusia, seolah-olah dia telah berdamping dengan anak raja, dengan golongan bangsawan. Macam kita sendiri, kalau kita dapat berkawan dengan datuk-datuk, datin-datin, golongan diraja, kita akan rasa berbangga, seronok. So macam tu juga, kalau dia dapat bekerjasama, buat MOU dengan Tok Bomoh, maka dia rasa dia hebat sebab dia boleh bersama-sama dengan manusia. Itu saja. So kenapa dia suka bersarang dalam tubuh badan manusia? Sebab dia sendiri memang tak ada tubuh badan fizikal. Okay, itu jawapan saya. Ustaz Sinar nak tambah secara ringkas sebelum kita masuk ke soalan seterusnya, sebab kita akan tutup pada pukul 11. Terima kasih Coach. Untuk soalan ini, saya mengikut jawapan Coach. Saya tidak ingin ada menambah, sebab supaya kita dapat bagi peluang untuk yang jawapan ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Coach dan Ustaz. Bagaimana nak pastikan pesakit yang telah diruqyah takkan diganggu lagi? Lebih-lebih lagi, perawat sudah pulang, adakah jin boleh masuk semula? Ya, jin boleh masuk semula. Ini memang acap kali saya bagi tahu. Pesakit datang ke pusat rawatan, saya ruqyah, saya tepuk, saya picit. Pesakit muntah, sendawa, batuk, mudah-mudahan jin keluar melalui muntah-muntah dan batuk tersebut. Sejurus lepas kita ruqyah, bila pesakit keluar daripada pusat rawatan, jin tadi boleh masuk semula. So bagaimana nak halang dia masuk semula? Itulah amalan-amalan dan amalan-amalan yang diberikan oleh perawat. Setakat yang saya kenal, almost semua perawat selepas rawatan dia akan bagi amalan-amalan. Nak kena minum air jampi misalnya. Kalau yang mana yang buat rawatan dengan saya, memang saya akan bekalkan 10 link YouTube sebagai panduan-panduan amalan mandiri. Okay? Macam mana nak rawat diri, macam mana nak benteng diri, macam mana cara nak minum air jampi, cara macam mana nak mandi limau. Itu semua tu adalah amalan-amalan yang pesakit sendiri kena amal. Perawat ni hanya sebagai pembuka jalan sahaja. Pembuka jalan sahaja, dan juga perawat ni hanya bantu untuk melemahkan jin, nak buang jin yang kasar-kasar. Selebihnya adalah pesakit tu sendiri. Kalau pesakit tak amal, pesakit tak nak amal zikir, pesakit tak nak minum air jampi, pesakit tak nak mandi limau, maka memang sakit tu akan datang lah. Sama je, macam kita juga
kita pergi hospital, kita ada penyakit kencing manis, darah tinggi, doktor dah bagi ubat. Okey, adakah dengan kita pergi jumpa doktor tadi, penyakit kencing manis kita terus sembuh? Tak. Adakah dengan makan ubat tadi kita terus sembuh? Tak. Kita sebagai seorang penyakit kencing manis, kita kena makan ubat, kemudian kita kena jaga pola pemakanan kita kena jaga senaman-senaman kita, barulah kita akan pulih sepenuhnya daripada penyakit-penyakit tersebut. So, itu jawapan saya. Pesakit tu sendiri memang kena beramal. Dan cuma kita kena faham juga, bila kita buat rawatan, sepanjang sesi rawatan, perawat dah baca ayat ruqyah, perawat dah tepuk, perawat dah picit. Jin tadi juga akan sakit, akan cedera, luka parah dan sebagainya. So biasanya jin yang dah sakit, terazab tadi, dia akan insaf dan terus keluar daripada badan pesakit. So bila dia dah cedera, kalau dia nak masuk balik tu, dia pun takut juga. Sebab air jampi yang kita minum tadi akan melukakan dia, menyakitkan dia. Kita mandi limau tadi juga akan turut menyakitkan fizikal dia. So kalau dia masih lagi berdegil dan duduk dalam badan pesakit, maka dia akan terus dipukul oleh amalan-amalan mandiri dan amalan-amalan zikir. Sebab itulah pentingnya pesakit beramal selepas rawatan. Rawatan tu mudah. Okay, rawatan tu mudah je. Tapi pesakit yang biasanya ambil susah nak beramal, tak nak amal sekadar sehari dua sahaja. Itu sahaja. Okay. Itu jawapan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar ada nak tambah secara ringkas sebelum kita tutup majlis. Terima kasih Coach. Pertama, jawapan saya memang sama seperti yang Coach bagi tadi. Tambahan saya cuma satu. Satu tambahan saya iaitu perawat, pesakit dan keluarga pesakit kena set di minda. Jangan beranggapan sekali rawatan mesti sembuh. Kalau tidak sembuh jadi tekanan pada kita. Nanti dah rawat hari ini, esok atau minggu depan jin tu balik lagi merasuk pesakit. Sebab kebiasaan dia pada zaman sekarang ada masanya 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi rawatan baru pesakit sembuh. Itu pun permulaan. Pesakit kena ruqyah mandiri, kena minum air ruqyah, kena baca zikir setiap hari, baru sembuh. Mungkin ada tu 3 bulan, 6 bulan kemudian baru sembuh sepenuhnya. Jadi jangan expect, jangan harap sekali ruqyah terus patutnya sembuh. Kalau esok pesakit atau keluarga pesakit telefon kita atau 2-3 hari kemudian pesakit kerasukan lagi semula, kita pun jadi risau, jadi macam hampa, kita punya rawatan, kita anggap rawatan kita tidak berjaya. Rawatan kita berjaya, tapi perlu berperingkat, jangan expect, jangan menaruh harapan, asal sekali ruqyah, mesti sembuh, mesti cabut lari, mesti mati jin tu. Tidak. Dia perlukan proses. Jadi itu saya tambahan daripada saya serahkan kepada Coach Kamarul. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sinar. InsyaAllah masa pun dah pukul 11.05. So saya rasa insyaAllah cukup untuk sesi pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Sebelum saya tutup majlis, saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada semua yang hadir. Biar walaupun hadir sedikit, yang penting hadir dengan ketekunan belajar. Sebab ada tu yang saya lihat yang selalu hadir setiap minggu. Alhamdulillah, sebab anda akan mendapat ilmu dan anda yang akan mendapat manfaatnya. Dan apa yang kami ajar setiap kuliah ruqyah ni, cara kami relakan, izinkan untuk anda ajar kepada orang lain, ajar kepada isteri, kepada anak, kepada adik-beradik, sepupu, boleh ajar. Apa yang kami ajar ni boleh ajar kepada mereka. Tidak ada nak perlu tunggu tauliah dari kami apa untuk mengajar. Tidak. Sebab ini ilmu kita orang Islam. Ilmu ruqyah, ilmu baca Quran ni boleh ajar. Jadi cara kami, peraturan kami, apa yang anda dapat, anda boleh sebar-sebarkan, ajar. Sebab anda dapat pahala belajar dari kami, anda ajar ilmu yang kami ajar, kami pun akan turut sama juga mendapat pahala. Jadi itu saja daripada saya ucapkan terima kasih dan
memohon maaf jika ada tersasul kata, terkasar bahasa, terutama tadi ada gangguan sedikit, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah, tapi sudah urusan sudah selesai yang itu. Jadi daripada saya ucap terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada tersasul. Dan dengan ini saya serahkan semula kepada coach untuk majlis penutup kita. Silakan coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, saya memang mohon maaf dalam sebulan ni saya memang agak kesibukan, keletihan. Tadi pun di samping saya moderate, saya cuba untuk mendengar kuliah daripada Ustaz Sinar, tapi rasanya saya terlelap dalam 10 minit ke 15 minit. So memang badan saya agak fatigue sikit. Okey. Lately ni memang saya memang shutdown. Kalau orang yang biasa nature dengan oil and gas, saya dalam mood shutdown. Bila mood shutdown ni kerja sedikit rushing, kerja on pressure, jadual nak kena disiapkan tu singkat, kerja yang nak disiapkan tu banyak. So mental and physical saya sedikit keletihan. So saya prefer Ustaz Sinar yang meneruskan untuk sesi full kuliah dalam masa 2-3 minggu ni. Saya hanya akan mendengar dan moderate group saja. Saya mohon maaf atas kekurangan keletihan saya tu. Sebab bila kita nak menyampaikan sesebuah ilmu ni, dia perlu ada mood. Dia perlu ada mood untuk menyampaikan, baru dia punya kata-kata dia tu boleh berkembang dan terkait antara satu sama lain. Bila badan kita penat, kadang-kadang point tu dia jadi blur, tak tahu apa yang kita nak ulaskan sangat. So insyaAllah, apapun terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana bantu saya juga untuk support. InsyaAllah kelas kita ni kita masih akan teruskan, jangan bimbang sebab Google Meet Premium ni telah pun disponsor oleh tuan-tuan dan puan-puan. Maka ada peserta atau tidak ada peserta, kita masih akan meneruskan sesi kuliah insyaAllah. Cuma saya juga memohon daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyalurkan sedikit sumbangan atas perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Sinar ataupun saya sebagai sedikit imbuhan untuk meneruskan kami kekal dalam menyampaikan ilmu-ilmu ni. Okey, ilmu ini memang percuma. Percuma. Cuma masa ada effort yang dibuat oleh Ustaz Sinar untuk menyediakan slide dan sebagainya. So dengan rendah hati saya mohon infaklah seikhlas hati insya-Allah. Okey, dengan ini saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Subhanallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alhamdulillah selesai untuk sesi kuliah pada malam ni insya-Allah.